Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama je kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita datang pada petang ini untuk majlis ilmu. Bukan senang ya. Hari Sabtu banyak program keluarga, petang pula kan. Nak rehat-rehat. Ni satu jihad juga nak datang ni ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan kehadiran kita sebagai ibadah ya, dan Allah bantu kita untuk mengikhlaskan niat kita ya, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita Allah Subhanahu Wa Taala terima setiap langkah, setiap saat yang kita berada dalam majlis ini, insya-Allah ya. Jadi sekarang kita akan sambung tadabbur surah As-Sajdah ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Jadi kita sedia maklum sebelum ni Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan tentang Al-Quran ini merupakan satu kitab yang tidak ada keraguan tentangnya, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan kepada umat manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan tentang kekuasaannya yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan segala makhluk yang ada di antara langit dan bumi, dan menegaskan bahawa dialah yang mengatur, menyusun, mentadbir segala sekalian makhluknya ni. Jadi sambungan hari ini ayat yang ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Itu ayat yang ke-7. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang sebelum ini menceritakan tentang kekuasaan dia mencipta langit dan bumi ni daripada tak ada kepada ada. Jadi ayat ni nak menegaskan Allah bukan sahaja mencipta daripada tak ada kepada ada, tapi Allah sebut allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Ya, ahsana ni maknanya mengelokkan. Mengelokkan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja mencipta daripada tak ada jadi ada, tapi penciptaan itu penuh dengan keindahan. Bila kata elok, mesti sempurna kan? Kalau tak sempurna, cantik tak? Mesti tak cantik kan? Jadi itu makna ahsana ni, maknanya segala ciptaan itu dicipta dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh teratur, kemas, rapi, indah. Gunalah apa-apa perkataan yang menunjukkan bahawa maha sempurna ciptaan ni. Jadi ini kita sendiri boleh saksikan, betul tak? Setiap juzuk alam ni, setiap makhluk yang ada ni, tak kira lah besar ke kecil ke, diri kita, haiwan, pokok dan sampailah kepada cakrawala tu, setiap juzuk yang Allah cipta tu ada peranan dia, ada hikmah. Jadi setiap makhluk tu bila Allah cipta tu ada tujuan dia, ada peranan dia, lalu Allah sempurnakan sesuai dengan peranan dia. Contohnya lah, kalau tak payah pergi jauh lah kan, kita tengok diri kita kan, tubuh badan kita ni yang lahir daripada atas kepala sampai ke hujung kaki, itu yang zahir kan. Kemudian dalam ni pula bermacam-macam organ
Setiap satu juzuk tu ada peranan. Jadi peranan itu Allah sesuaikan ciptaannya. Misalnya tangan kan, tangan ni peranan untuk pegang kan, nak pegang apa, nak genggam, nak buka buku, nak macam-macam lah kan, nak potong bawang, potong sayur apa. Jadi sesuai dengan peranan yang nak dimainkan tu Allah jadikan, bagi 5. Dengan setiap satu ni ada apa kita panggil arwah kan. Boleh bengkok, boleh lurus. Bayangkan kalau tangan ni, kalau jari ni keras, dia tak ada sendi-sendi ni kan. Tak boleh nak genggam macam tu. Jadi macam mana kita nak buat kerja kan? Jadi itu contohlah kan. Tu tangan. Lepas tu dia bersambung pula dengan apa? Dengan lengannya, dengan ni, dan kedudukan dia semua sempurna lah. Itu maknanya ahsana tu. Sangat teliti, sangat tepat, dan juga cantik. Cantik, indah. Tengoklah macam mana Allah cipta pokok kan. Daunnya hijau, sedap mata memandang kan. Orang kata sejuk je. Kemudian pokok tu pula mengeluarkan bunga. Bunga ni pula bermacam-macam warna. Cuba kita pergi ke satu taman. Bayangkan kalau bunga tu satu warna je. Tak nampaklah keindahan kan. Tapi dengan warna-warni tu, bunga yang sama, ros. Ada yang ada ros hijau, ada ke bunga ros hijau? Daun hijau kan. Kan? Ada putih, ada merah muda, ada merah pekat, ada macam-macam kan. Satu jenis bunga tu pun dah pelbagai warna. Jadi tak boleh nak bayangkanlah keindahan dia kan. Bunga tulip. Bunga tulip macam mana kan kat Turki tu, bunga tulip. Ada yang dah pergi Turki kot. Tengok musim bunga tulip tu kan, macam mana dia susun. Macam betul-betul bila tengok macam tu, betul-betul macam permaidani dengan macam-macam corak. Tapi daripada sejenis bunga je, bunga tulip. Kan? Jadi itu maksudnya ahsana. Tak boleh nak kritik lah. Ya? Dan kita tengok pula Allah pelbagaikan sebab nak menyempurnakan kehidupan. Macam kalau manusia kan, Allah bagi kelebihan tak sama, betul tak? Dalam satu kelas tu ada budak yang cerdik, ada yang kurang sikit. Kalau katakan Allah bagi satu level je, dia tak akan sempurna kehidupan ni. Orang kata kalau semua pandai masuk U, first class semua, nanti tak ada orang nak kerja kutip sampah. Bayangkan orang kata, ni Ustazah petik kata-kata orang lain lah. Dia kata, kalau Perdana Menteri tak pergi kerja satu hari tu tak ada masalah lagi. Sebab ada pegawai dia boleh buat kerja. Tapi bayangkan kalau orang kutip sampah tak datang. Hari tu patutnya dia kutip sampah tapi dia tak datang. Apa jadi? Miss satu hari je jadual tak kutip sampah kan. Itu dah menyebabkan tak selesa dah hidup kita ni kan. Itu maknanya setiap orang tu Allah bagi kelebihan yang bermacam-macam. Kalau Allah bagi semua sama, tidak akan berjalan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya lah, sebagaimana yang berlaku sekarang. Ya, jadi itu ini sedikit gambaran dari segi ahsana. Ahsana maknanya Allah mengindahkan, mengelokkan, menyempurnakan kulla syai'in khalaqahu. Kulla syai'in maknanya semua. Tak kira makhluk ciptaan dia yang besar, yang sederhana, yang kecil, yang di darat, yang di laut, yang di udara, dalam tanah, semuanya maha indah dan sempurna. Jadi kesempurnaan dan keindahan ini
Tak payah orang kata tunjuk banyak bukti lah. Sebab kita sendiri saksikan setiap saat dalam hidup kita. Khususnya pada tubuh badan kita pun, ya, kita dah dapat rasai keindahan dan kesempurnaannya. Ya. Okey. Kemudian daripada maknanya kulla syai'in khalaqahu ni maknanya semua makhluk dia. Jadi termasuklah dalam makhluk dia tu kita manusia. Kemudian secara khusus Allah Subhanahu Wa Taala menyebut penciptaan diri kita manusia, iaitu wa bada'a khalqal insan min tin. Dan Allah memulakan penciptaan manusia min tin, daripada tanah. Tanah ni ialah, kalau sebut tin ni maknanya tanah, maksudnya dia kata asal pasir campur air jadi tanah. Jadi kalau pasir saja tu, macam pada pasir tu, pasir saja yang kering tu dia panggil turab. Dia panggil turab. Jadi bila turab ni campur dengan mak, iaitu air, maka dia jadi basah. Yang basah ni dia panggil tin. Tin. Jadi dalam Al-Quran dia kadang-kadang dia sebut manusia ni mula dicipta daripada turab. Kadang-kadang dia sebut daripada tin. Dia bukan bercanggah. Sebab apa? Asalnya tanah tu dia kering. Pasir lah kan. Lepas tu campur air, jadilah tin. Jadi ini merujuk kepada ciptaan manusia pertama, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi Adam dicipta berbeza dengan penciptaan anak cucu dia lah. Maksudnya direct daripada tanah dicipta Nabi Adam, dan dia terus jadi manusia sempurna. Tak macam kita lah kan. Kita melalui proses daripada mani jadi ni dia ayat yang berikutnya ni. Jadi yang Adam ni dia dicipta terus jadi manusia. Tak adalah kecil. Mula-mula Adam kecil, lepas tu remaja, dewasa. Siapa nak jaga dia kan? Jadi dia terus jadi manusia yang dah dewasa, boleh menjalani kehidupan sendiri. Dan daripada Adam itu diciptalah pasangannya, iaitu bonda kita lah, ya, Hawa. Dalam bahasa Arab dia sebut Hawa, kan? Orang Melayu dia sebut Siti Hawa, kan? Siti Hawa. Jadi Hawa, ya. Okey, jadi kita bayangkan tanah ni, tanah tu kan, tengok tanah yang kita duduk pijak-pijak tu, itulah asal kejadian kita manusia ni, asal kejadian. Dan kalau tengok tanah, bandingkan tanah tu dengan diri kita sekarang, jauh tak beza. Jauh tak beza kan? Maknanya kalau kita tengok diri kita ni, kita tak boleh nak bayangkan itu asal kan? Tak ada rupa langsung, betul tak? Tak ada rupa. Maknanya dia menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maknanya Allah bukan saja berkuasa untuk mencipta daripada tak ada kepada ada, iaitu lagi hebat kan? Daripada tak ada apa-apa kan? Kemudian ada, lagi hebat. Kemudian daripada ada sesuatu unsur lain, macam tanah, daripada tanah beralih menjadi manusia. Jadi kita boleh gambar tak betapa maha kuasanya. Macam tu, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mencipta segala makhluknya dengan amat sempurna, dengan amat indah, dan sebagai
Satu, Allah nak tunjukkan satu daripada bukti kuasa dia, wa bada'a khalqal insani min tin. Dia menjadikan manusia yang begini indah sempurna macam Allah sebut dalam surah Watin. Apa dia sebut apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia ni dalam bentuk yang paling baik, kan? Jadi manusia yang paling baik ciptaan ni bermula dari mana? Daripada tin, daripada tanah. Itulah maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bila kita baca ayat ni, maknanya kita rasakan sekarang kita sedang orang kata apa? Berdepan menghadap yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Okey, ya. Okey. Jadi itu merujuk kepada ciptaan manusia yang pertama. Jadi oleh kerana manusia ni dah asal daripada tanah, bila mati tanam dalam tanah. Jadi tak lama dalam tanah tu balik pada tanah lah. Kan? Balik sebati dengan tanah lah. Itulah kita. Jadi sekarang berjalan atas tanah, tak lama lagi akan masuk dalam tanah, lepas tu lebur jadi tanah. Okey, itu ayat yang ke-7, ya. Yang ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tentang Dia yang menjadikan sekalian makhluk dengan cukup sempurna, cukup indah, ya, cukup cantik. Termasuklah diri manusia yang dicipta dalam keadaan yang terbaik, diciptakan bermulanya daripada tanah, daripada tin. Dekat-dekat kan? Kita panggil tanah kan? Arab panggil tin. Dekat tak? Entah tanah pun asal daripada bahasa Arab ni juga kot kan? Tin. Jadi kita panggil tanah. Dekat dah kan? Dekat je. Okey. Kemudian ayat yang ke-8, summa ni makna kemudian, ja'ala naslahu. Allah jadikan pula naslahu, maknanya keturunan Adam ni. Ya. Naslahu tu maknanya keturunan Adam. Dijadikan daripada min sulalatin mimma imahin. Min sulalatin mimma ibahin. Jadi maknanya daripada rangkaian air, maknanya daripada perkembangan ma'im mahin, ya. Air yang hina, selalu kita sebut air yang hina. Maksud air yang hina ni mani. Tapi maksud hina di sini bukanlah kata dia hina yang macam kita faham hina tu. Hina ni macam kita kata lawan dia mulia kan. Jadi bukanlah merujuk bahawa mani tu benda hina, benda jijik, benda kotor. Tapi maksud dia benda yang sangat, orang kata apa, macam orang tak pandang. Sebab apa? Sebab dia sangat kecil. Tu dia nak membayangkan mani tu setitis air yang sangat apa? Katalah sangat kecil. Kan? Nak kata satu titik pun tak sampai kot. Tak tahulah kan. Sikit sangat bendanya. Tapi dalam air mani tu, yang sikit tu, dia mengandungi ribuan sperm. Okey. Mimma imahin. Jadi sebab apa? Sebab dia terlalu sikit lah, kecil.
Orang kata kalau dia tumpah kat mana-mana, atas kain ke, atas tanah ke, tak nampak nak tengok dah. Tapi maknanya itulah asal kejadian keturunan Adam ni. Termasuk diri kita lah. Jadi boleh kita gambarkan tak apa yang Allah nak sampaikan tu. Kan daripada setitis air yang sangat kecil tu. Sebab tu disebut mahin tu. Sangat enteng. Sangat orang tak pandang. Kan? Daripada yang kecil tu, macam mana boleh jadi macam kita ni? Bergambarkan. Orang kata seorang kata Allah yang raham Said Kutub, dia kata kalau nak kira kejadian manusia ni, kalau kita tengok asalnya setitis mani tu, kemudian kita tengok kalau orang kata yang setitis mani tu boleh jadi orang, kalau kita dengar orang cakap je, kita tak percaya. Dia kata kalaulah tidak kerana kita hari-hari saksikan. Kan? Hari-hari kita saksi baby lahir. Mana asal baby ni? Daripada setitis air mani. Jadi dia kata kalaulah bukan kerana kita saksikan hari-hari, kita tak akan percaya air mani dia boleh jadi orang macam ni. Jauh sangat. Jauh sangat. Tak boleh nak ukur kan. Setitis air yang sangat kecil tu, mahin tu, kemudian daripada yang kecil tu berkembang, jadi apa dia panggil? Yang tahap kedua, alaqah kan. Segumpal darah, alaqah. Dah berkembang dah jadi alaqah. Alaqah tu pun masih kecil lagi tu kan. Jadi alaqah ni, alaq ni, makna perkataan alaqah ni ialah lintah. Kenal lintah? Lintah kenal kan? Ke orang bandar tak pernah tengok lintah? Masya Allah. Adakah yang dari kampung pernah tengok lintah? Ada? Mesti. Kan? Kalau orang yang asal lahir kat Shah Alam ni rasanya tak pernah jumpa lintah kot. Ada? Ada jual kat pasar. Okey, sekarang ni lintah orang buat apa? Rawat kan? Jadi lintah tu dalam bahasa Arab dia panggil alaq. Kan? Kenapa Allah guna istilah lintah tu? Sebab apa? Sebab seketul darah yang mula bertempek kat dinding rahim tu memang bentuknya macam lintah. Betul tak? Kita tengok gambar kan. Belajar sekolah dah ada kan. Dia macam lintah. Okey. Jadi daripada alaq tu ataupun alaqah tu berkembang lagi jadi seketul daging kan. Segumpal darah, seketul daging. Seketul daging ni dalam bahasa Arab dia panggil mudghah. Mudghah, mim dad ghin ta marbutah. Mudghah ni ya, seketul makanan yang kena gigit. Jadi kalau perempuan nak bayangkan mudghah ni, ambil chewing gum kan, chewing gum yang sebiji chewing gum tu, kemudian cuba gigit. Jangan putus. Gigit. Lepas tu bila gigit tu tengok ada tak bekas gigi dekat chewing gum tu. Ada nampak kan? Bekas gigitan tu. Itulah dia mudghah. Kenapa Allah panggil mudghah tu? Kan? Sebab apa? Sebab memang bentuk mudghah dalam kandungan tu memang macam kena gigit tu. Sebab nampak. Sebenarnya yang nampak kesan-kesan gigit, macam kesan gigitan tu, itu permulaan nak jadi tulang. Tulang belakang. Jadi maknanya istilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggambarkan perkembangan kejadian kita, dia memberi gambaran kepada bentuk tu sendiri dah. Jadi dia kata kalau segumpal daging tu bukan sebarang segumpal
daging macam kita potong sebuku daging nak buat rendang tu tak. Kan? Tapi segumpal daging yang ada bentuk dah. Bentuk nampak macam bekas kena gigit. Kan? Kemudian daripada mudrah tu jadi tulang. Lepas jadi tulang, barulah Allah balut. Summa kasawnal izama lahma. Allah balutkan tulang itu dengan daging. Ya. Jadi lepas tu summa ansha'nahu khalqan akhar. Lepas tu kami ciptakan makhluk yang lain. Maksud makhluk lain tu maknanya manusia ni lah yang lain sangat-sangat daripada asal setitis mani tu. Itulah kita. Semua kita itulah asalnya, tak ada kecuali, kan? Kecuali Adam dan Hawa. Jadi Adam dimulakan kejadiannya daripada tanah. Kemudian daripada Adam diciptakan Hawa. Dan berlakulah, orang kata apa, lahirlah zuriat. Dengan perkahwinan Adam dan Hawa lahirlah zuriat. Kemudian untuk melahirkan zuriat-zuriat seterusnya adalah perkahwinan. Tapi Allah nak tunjuk bukti bahawa Dia kuasa nak cipta lain daripada biasa. Kan? Kalau Adam bermula tak ada mak ayah, kemudian Hawa dicipta daripada Adam. Macam mana itu wallahu alam, tak ada detailnya. Kemudian zuriat keturunan yang seterusnya semuanya tercipta hasil daripada perkahwinan lelaki dan perempuan. Tapi Allah nak tunjuk kalau Dia nak cipta dengan cara lain, Dia berkuasa, iaitu terciptanya Nabi Isa alaihissalam tanpa perkahwinan. Tanpa perkahwinan. Jadi tu ulama kata sempurna lah. Maknanya sempurna, maknanya Adam lahir tak ada asal mak ayah. Terjadinya Adam tak ada asal ibu dan ayah. Kemudian terjadinya Hawa tak ada ibu, tak ada perempuan, daripada seorang lelaki. Walaupun kita tak tahu macam mana cara Allah cipta Hawa tu. Kemudian lahir zuriat yang berikutnya, cantuman antara lelaki dan perempuan. Tapi nak sempurnakan kekuasaan Dia, lahir juga seorang yang tidak ada lelaki. Lahir daripada seorang Maryam. Maryam binti Imran. Maryam seorang tu je. Sebab tu dalam Quran nama orang perempuan hanya satu tu je nama disebut. Nama lain tak sebut. Nama isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun yang ramai-ramai tu, kan? Termasuklah isteri yang paling disayang Khadijah pun tak ada dalam Quran, tak sebut. Kan? Satu-satunya nama perempuan yang disebut dalam Quran sampai letak nama surah lagi, kan? Surah Maryam. Maryam binti Imran, satu nama tu. Maknanya Allah nak tunjuk bahawa kelahiran anak tanpa berkahwin ni hanya berlaku pada seorang Maryam tu je. Tak ada Maryam lain dah. Maknanya tak ada perempuan lain dah. Yang nama lain daripada Maryam tak ada. Ataupun perempuan lain yang nama Maryam binti Abdullah ke, tak ada. Hanya Maryam itu seorang, iaitu Maryam binti Imran. Sebab apa? Walinaj'alahu ayatan linnas. Allah cuma nak jadikan, tunjuk bukti kepada manusia kekuasaan Dia yang mutlak. Walaupun Dia jadikan lahir keturunan manusia ini melalui perkahwinan lelaki perempuan, bukanlah bermakna Allah tak boleh nak cipta dengan cara lain daripada itu. Maka Allah tunjuk bukti. Ini lahir seorang putera bernama Isa bin Maryam. Daripada seorang Maryam ni, Maryam binti Imran. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin
min ma'im mahin. Jadi maknanya semua keturunan Nabi Adam alaihissalam lahirnya dengan cara perkahwinan laki perempuan, dan bermula dengan ma'im mahin. Boleh ya? Jadi adakah kita ni dah tak ada tanah dah? Tak ada unsur tanah dah. Adam seorang je ke kan? Jadi dalam huraian ahli tafsir dia kata walaupun kita tidak direct daripada tanah, tapi dalam diri kita pun unsur tanah juga kan? Sebab terjadinya mani itu daripada darah, darah tu daripada makanan yang kita makan, kita makan daripada bumi, maknanya sayur tumbuh daripada bumi. Kalau haiwan pun dia makan tumbuh-tumbuhan. Maknanya unsur bumi itu tetap ada dalam tubuh kita. Malah dalam badan kita ni penuh dengan unsur bumi. Sebab itu bila kita ditanam masuk dalam bumi ni, dah, orang kata apa, sekejap je dah lebur jadi tanah kan. Tapi kalau bahan yang tidak dibuat dari bumi, kan susah nak apa? Susah nak lerai kan. Iaitu kata nak tak digalakkan apa guna plastik lah. Plastik tu dia ambil masa yang lama untuk lerai kan. Itulah kan. Jadi makna kita ni walaupun tak nampak bukan direct daripada bumi, tapi sebenarnya ma'im mahin tu juga adalah berasal daripada tanah. Sebab apa? Sebab dia terjadi hasil daripada yang kita makan. Dan kita makan boleh dikatakan semuanya daripada berasal dari bumi. Asal dari bumi. Ya. Okey. Jadi Adam yang daripada tanah tu, kemudian keturunannya daripada ma'im mahin tu, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Jadi daripada tanah ke, sama ada daripada tanah, sama ada daripada mani tadi, Allah sempurnakan. Lepas Allah sempurnakan, jadi dalam rupa manusia, sawahu tu maknanya Allah sempurnakan. Maknanya dah ada kepala, ada jantung, ada perut, ada tangan, ada kaki, dah sempurna. Wa nafakha fihi min ruhihi. Allah tiupkan dalam jasad ni yang berasal daripada tanah ni, min ruhihi, daripada ruh ciptaannya. Ruh ciptaannya. Jadi dalam hadis Nabi SAW disebut kejadian kita dalam perut ibu ni bermula dengan dia panggil nutfah, yang mani tadi, selama 40 hari. Kemudian bertukar menjadi alaqah 40 hari, dan berkembang jadi mudghah 40 hari. Jadi kira 120 hari kan. Jadi selepas 120 hari tu dah lengkap lah kita sebagai manusia. Dah lengkap dah. Jadi dah lengkap sebagai manusia, maka Allah hantar malaikat supaya meniupkan roh dalam tu, dalam jasad tu. Tiupkan roh. Jadi masa tiupkan roh tu, Allah perintahkan supaya malaikat catat 4 perkara. Itu orang panggil qadar tu kan. 4 perkara, iaitu rezeki. Nanti ni budak ni nak lahir, dah tulis dah rezeki dia banyak mana. Kan. Ajal. Berapa tahun dia akan hidup. Amal. Pekerjaan dia. Dia nak jadi orang yang hebat ke, baik ke, jahat ke, amalan dia dah dicatat. Ya, kemudian kesudahan dia syaqiyun aw sa'idun, celaka atau bahagia. Itu 4 perkara. Dicatat semasa 120 hari dalam perut ibu. Masa ditiupkan roh tu. Jadi sebab itu kalau gugur sebelum 120 hari, 4 bulan lah ni kan. Kalau gugur sebelum tu dia belum tiup roh, jadi bayi tu tak payah mandi kapan dan tanam seperti mayat manusia lah.
Buku tanam biasa. Tapi kalau dah meninggal selepas tiup roh tu, kalau gugur, maka kena di apa? Diurus macam urusan jenazah lah, ya, dimandikan, dikapan dan ditanam. Okey. Jadi tiupkan roh, wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah jadikan untuk kamu sam'a, pendengaran, ya, pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, dan wal afidah ni akal. Akal, ya. Okey. Jadi Allah anugerahkan pendengaran, penglihatan dan akal. Jadi nikmat Allah yang begitu besar, kan, mencipta kita daripada tak ada kepada ada, kemudian diberikan nikmat pendengaran, penglihatan, akal yang boleh berfikir. Segalanya Allah beri, Allah sediakan, Allah anugerahkan. Jadi dalam keadaan nikmat yang begitu tak terhingga tu, Allah kata apa? Qalilam ma tashkurun. Sangat sedikit kamu yang bersyukur. Sangat sedikit kamu yang bersyukur. Ni bukan Allah nak tuduh ni, ya. Tapi itulah realitinya. Manusia ni sangat sedikit bersyukur. Tak syukur. Kan? Sebab manusia ni dia selalu apa? Dia tengok kekurangan, kan? Tengok kekurangan. Jadi dia tak tengok nikmat yang banyak yang ada pada dia. Dia duk banding diri dia dengan orang lain. Jadi dia rasa dia apa? Terasa diri dia banyak kekurangan. Jadi dia duk merungut hal kekurangan tu. Jadi dia qalilan ma tashkurun. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang cakap ni. Dan Allah dia bukan tuduh. Kan? Allah bukan tuduh. Jadi Allah memang betul-betul melihat perangai hamba dia ni. Sangat kurang bersyukur. Memang tak cukup masa pun nak syukur, kan? Terlalu banyak. Bayangkanlah daripada tak ada. Daripada tak ada apa-apa, tiba-tiba ada, kan? Ataupun tengoklah, bandinglah setitik mani tu. Macam mana daripada yang kecil tu boleh ada kita sekarang. Allahu Akbar. Berapa banyak nak syukur tu. Itu pun berat. Itu pun berat. Qalilan ma tashkurun. Jadi sebab tu dalam ayat lain Allah sebut wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, memang kamu tidak akan dapat menghitungnya. Kan, bayangkan dalam mana tubuh kita ni ada berapa anggota, kan? Kepala, ada kepala. Dalam kat kepala ni ada apa? Dalam ada otak, yang membalut otak ni ada tempurung kepala, kemudian ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada berapa tu? Okay. Jadi kalau setiap satu ni nak kata sekali Alhamdulillah, cukup tak agaknya, kan? Alhamdulillah ada kepala, tu syukur satu. Kemudian Alhamdulillah ada otak, dua. Alhamdulillah ada mata, mata sebab ada dua kalilah. Alhamdulillah ada mata, dah 4. Alhamdulillah ada mulut. Mulut ni pula ada bibir, ada gigi, ada lidah. Berapa kali tu? Katalah bibir ada 2. Alhamdulillah bibir atas, Alhamdulillah bibir bawah, Alhamdulillah gigi atas. Gigi tu pun nak bilang berapa batang tu.
Kan? Katalah untuk semua gigi, alhamdulillah ada gigi atas, alhamdulillah gigi bawah, alhamdulillah lidah, alhamdulillah anak tekak. Berapa banyak? Kan? Alhamdulillah air liur pula. Macam mana kalau tak ada air liur? Air liur tu pun nikmat. Macam mana tu? Memang tak cukup. Kan? Lepas tu apa lagi? Yang ada kat muka tu kan? Telinga pula. Alhamdulillah ada telinga sebelah ni. Alhamdulillah ada telinga. Alhamdulillah ada telinga satu. Boleh dengar pula. Kan? Lepas tu pergi ke dagu pula. Alhamdulillah ada dagu. Alhamdulillah ada leher. Di dalam leher tu ada apa tu? Allahu Akbar. Memang qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit kamu bersyukur. Maknanya dalam ramai-ramai manusia, sedikit manusia bersyukur. Dan yang sedikit bersyukur tu pun sedikit berbanding dengan nikmat yang Allah beri. Macam tu ya. Sedikit berbanding dengan nikmat yang Allah beri. Jadi dan jangan tak tahu ya. Syaitan antara objektif dia goda manusia ni ya, antara objektif dia goda manusia ni, selain daripada dia nak heret manusia masuk neraka bersama dengan dia, antara objektif dia juga nak jadikan manusia tak bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirun. Dia kata syakirun ke syakirin ya, dalam surah Al-A'raf. Dia kata dia akan goda manusia ni sampai Allah tak akan jumpa mereka bersyukur. Sampai manusia ni jadi makhluk yang tak bersyukur. Jadi tak bersyukur tu adalah merupakan satu daripada objektif syaitan. Nak goda kita. Macam itulah tak bersyukur ni sebab apa? Itulah salah satu sebabnya tak puas hati kan. Duk fokus kepada kekurangan. Ustazah ada baca satu cerita seorang raja kan. Dia ada tukang kebun. Ada tukang kebun. Jadi dia selalu tengok tukang kebun ni happy je hidup dia. Kan? Berbanding dengan dia ni kan susah kan. Dah berat lah tanggungjawab. Tapi dia tengok tukang kebun ni sangat happy hidup dia. Jadi tenang je. Jadi dia nak tahu rahsia kenapalah tukang kebun ni tenang, bahagia hidup dia walaupun dia tak ada harta banyak kan. Keluarga rumah pun kecil. Jadi menteri dia cadangkan kepada raja ni. Senang je dia kata nak tahu kenapa dia happy. Kan? Kenapa dia bahagia? Macam ni kata, tuanku panggil dia. Cakap kat dia. Dia kata, aku nak bagi kau hadiah 1,000 dinar. Aku nak bagi kau hadiah 1,000 dinar. Nanti aku akan hantar orang kata orang istana lah untuk menghantar 1,000 dinar kepada tukang kebun ni. Seronoklah dia kan nak dapat 1,000 dinar ni. Selama ni hidup miskin kan, rumah kecil apa. Kemudian Perdana Menteri tu nasihatkan kepada raja, tuanku nak hantar jangan bagi 1,000, bagi 999. Kan? Jadi bila orang hantar tu, pergilah hantar satu beg duit. Dalam tu ada 999. Jadi dia pun terima, seronoklah bilang kan. Bilang. Tak cukup satu. Risau tak cukup satu tu, pergi cari mana. Gini kan. Selongkar, buka tikar lah. Tengok bawah rumah lah, takut dah terjatuh. Dah tak tenang duk cari satu yang tak cukup tu. Padahal dia dapat 999.
99. Nah, tak adalah nak kata alah biarlah tak cukup satu tu, adalah tu cicir kat mana-mana ni pun alhamdulillah dah banyak. Tak. Itu sifat manusia. Dapat banyak mana pun dia duk fikir yang kurang tu. Itu yang menyebukkan diri jadi tak cukup bersyukur tu. Jadi cuba tengok apa yang ada tu. Bukanlah kata tak boleh berusaha nak tambah kan. Boleh, tapi janganlah sampai membebankan pemikiran kita sehingga hilang ketenangan kita memikirkan apa lagi yang tak cukup ni kan. Cuba bersyukur dengan apa yang telah ada. Bersyukur dengan apa yang telah ada bukanlah maknanya tak payah berusaha menambah, tak semestinya begitu. Kan, berusaha tapi jangan sampai dia mengganggu ketenteraman kita sehingga duk fikir yang tu je selagi tak dapat, tak tenang. Seolah-olah belum ada apa-apa lagi. Jadi ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa itulah tabiat manusia. Qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, dia bangun solat malam sampai bengkak kaki kan, pernah dengar kan? Solat malam sampai bengkak kaki. Jadi Aisyah tanya sebab dia kesian lah tengok Rasulullah kan penatnya bengkak kaki, tanya kenapa Rasulullah sampai begini. Sedangkan Rasulullah tak ada dosa. Allah dah tak ada dosa lah. Kita kata ampunkan dosa dulu dan dosa kemudian. Maknanya Allah dah pelihara Rasulullah ni tak buat dosa. Jadi kenapa sampai begini? Jadi Rasulullah jawab, tidakkah aku hendak menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dia memperbanyak ibadah sebab dia nak syukur. Sebab Allah dah bagi dia nikmat yang besar. Angkat dia jadi Nabi, jadi Rasul. Dan pelihara dia pula daripada melakukan segala dosa. Maksum kita panggil kan. Maka dia membanyakkan ibadah dia, tanda syukur. Tapi kita yang banyak dosa ni, tak larat dah. Tak larat nak bengkak kaki. Tak ada bengkak kaki lah. Tak ada bengkak kaki pun dah penat kan. 2 rakaat pun dah ngantuk dah. Kan, itu tak aci betul. Tapi yang pentingnya berterusan kan. Jangan nak tiru Rasulullah lah malam ni bangun sampai bengkak kaki semua. Tapi malam besok dah tak bangun. Tak aci lah macam tu. Yang pentingnya kita berterusan. Walaupun sikit kan. Jadi tak apalah malam ni dapat 2 rakaat. Yang penting malam besok dapat 2 rakaat lagi. Kan. Lepas tu bila dah biasa tambah lagi. Macam itulah. Jadi dia kata sebaik-baik amal tu ialah yang berterusan walaupun sikit. Jadi bukanlah tak nak bagi solat sampai bengkak kaki tu macam Rasulullah. Tapi jangan buat sekali. Lepas tu dah 2-3 malam tak boleh bangun, dah nak qada yang bengkak kaki malam tu. Yang penting kita berterusan lah, insyaAllah kan. Jadi salah satu daripada tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita membanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sekejap je, dah sejam ya. Okey. Sebelum nak sambung ke, kita buka soalan lah dulu. Ya, silakan. Maksud dia bahagia celaka ni di akhirat. Di akhirat. Bukan. Dan maksud ditentu tu bukan Allah yang paksakan dia masuk neraka ke masuk syurga. Maknanya mengikut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni kalau dia lahir kat dunia ni, dia akan buat amal yang akan membawa dia ke neraka, ataupun dia beramal yang akan membawa dia ke syurga. Macam tu. Sebab tu dalam hadis tu, di hujung hadis tu Nabi sebut dia kata seorang itu dia beramal seperti amalan ahli syurga. Rajin kan, buat baik sehingga
dah dekat dah nak masuk syurga. Jarak antara dia dengan syurga tu Nabi SAW Nabi buat gambaran 31 hasta je lagi. Dah dekat sangat dah nak masuk syurga ni. Tapi sebab dalam ilmu Allah dia ni akan jadi ahli neraka, ditukar haluan. Ditukar haluan di penghujung usia dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia pun masuk neraka, na'udzubillah. Begitu juga ada orang yang di dalam sepanjang hidup dia buat jahat tak baik kan. Beramal dengan amalan neraka je, buat jahat je, tak ada buat baik kan. Buat jahat je, kemudian dalam ilmu Allah dia ni akan masuk syurga, lalu walaupun dia dah dekat dah masuk neraka dah ni, tinggal sehasta je antara dia dengan neraka tu, dah dekat dah. Tapi dalam ilmu Allah dia ni akan jadi ahli syurga. Di akhir usia ditukar haluan, dia beramal dengan amalan ahli syurga di akhir-akhir usia, maka dia masuk syurga. Jadi sebab itu kita tak boleh nak hukum orang. Kita tengok orang jahat, kamu ni kena laknat ni, ahli neraka ni, tak boleh. Kita cuma nasihat je. Kita tak boleh nak hukum, masuk neraka kamu buat macam ni. Sebab apa? Sebab kita tak tahu hujung usia dia, mungkin dia akan taubat dan dia tukar haluan. Walaupun hari ni kita nasihat dia tak dengar kan, dia marah kita ke apa, kita tak boleh kutuk dia dan cakap, kamu kalau tak dengar cakap aku, neraka lah tempat kamu. Tak boleh. Macam ni. Jadi kita serah pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tapi yang menyebabkan dia masuk neraka ke syurga tu adalah amalan dia di akhir usia tu. Jadi sebab kita selalu doa supaya Allah tetapkan hati kita kan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tu kita selalu minta tu supaya jangan bertukar. Kalau Allah dah bagi kita hidayah sekarang, kita alhamdulillah dengan hidayah Allah kita melakukan ketaatan dan kebaikan yang Allah suruh, yang kita mintalah supaya hidayah ni kekal sampailah kita mati, insya-Allah. Macam tu. Okey. Boleh ke? Okey. Okey, yang lain? Yang berkaitan dengan ayat ini ke ataupun ada yang lain pun boleh lah kalau nak tanya kan. Setakat yang saya mampu saya cubalah jawab. Tak mampu saya minta tangguhlah jawab lain kali. Ya. Yeah. Qada puasa. Okey. Untuk berpuasa, ibu kita dia meninggal, ada tinggal puasa. Kita tak tahu ke apa? Okey. Boleh ke tidak? Dia macam ni ya, kalau tentang qada puasa orang yang dah meninggal ni, kita boleh dengan bayar fidyah. Bayar fidyah atau kita qadakan boleh juga. Salah satulah. Ya, salah satu. Dah lah, tak apa. Dia sebab dah lama pun dia dah tak ada taklif dah, dia dah pergi kan, dah meninggal dah. Jadi tanggungjawab kita lah membantu dia. Tak payahlah. Jadi maknanya kita bayar fidyah tu niat untuk ganti puasa dia. Pada asalnya bayar fidyah puasa tu boleh guna harta peninggalan dia sebelum dibahagikan pusaka. Tapi katalah dah bagi, dah kita pun tak tahu, tak ingat ke apa, tak faham ke apa, dah bagi semua. Jadi baru kita tahu, kita guna harta kita jalan niat untuk lepaskan hutang puasa dia tu. Ataupun kita puasakan. Boleh, dua-dua boleh, insya-Allah.
Ya, fidyah 1 hari 1 cupak. Ha. Ya. Kalau 1 hari je bayar 1 cupak je lah. Ya, 1 hari je. Boleh. Tak ada had. Badik maknanya selagi tak bayar dia terhutang lah. Yang ni kalau dia puasa ni, kalau yang kena fidyah ni kalau dah lepas tahun. Kalau tak lepas tahun tak ada fidyah. Maknanya kan dah lepas banyak tahun, maknanya ya betul. Ya. Puasalah dulu. Bila dah puasa tahun ni, tak ada ganda dalam fidyah tu. Kan? Dia maknanya kalau dah lepas 1 tahun, 1 hari 1 cupak. Tapi baru lepas tahun dia pun dah teringat dia puasa qada, cumanya fidyah dia tak ada duit lagi. Tak ganda dah. Tak ganda dah. Tetap 1 cupak. 1 hari. Ya? Apa dia? Maknanya sebab apa? Sebab dia asal yang tanggungjawab qada puasa dia dah buat. Cumanya fidyah tu dia tak buat lagi sebab dia tak ada. Jadi kalau tahun depan baru nak bayar pun fidyah tak ganda dah, sebab dia dah orang kata bayar yang asal tu. Iaitu puasa tu. Sebab kewajipan dia ialah ganti puasa tu. Fidyah tu macam denda sebab dia lepas tahun. Tak, yang fidyah tu tak payah dah. Sebab kalau puasa dah dibuat. Tapi kalau tak buat juga puasa tu, tak buat kerana cuai, bukan kerana tak mampu. Katakan dia tinggal tahun lepas kan, dia sempat je nak qada kan, tinggal 5 hari, dia sempat je nak qada, tapi dia cuai, buat lengah-lengah kan. Nantilah. Bukan dia tak mampu, tapi dia sengaja lengah-lengah. Sampai, ya Allah, dah masuk Ramadan. Macam tu. Yang itulah dia kena buat qada dan bayar fidyah. Tapi kalau sepanjang tahun tu, dia memang tak mampu. Sakit je memanjang. Jadi tak payah fidyah. Dia ganti puasa je. Ya? Beza dengan orang sengaja melengah-lengah dengan orang yang memang bukan dia sengaja lengah-lengah, tapi dia memang tak mampulah kan. Katalah habis je puasa mengandung kan, dah tak mampu nak puasa. Lepas tu lepas beranak menyusu pula. Kan tak larat, anak tak nak minum susu lain. Macam-macam lah ada alasan yang syar'i lah orang kata kan. Jadi tak payah bayar fidyah. Okey. Iyalah. Macam tapi bayar bila kita mampulah. Ya. Alhamdulillah sempat kan. Alhamdulillah Allah bagi peluang, sempat lagi ganti, alhamdulillah. Ada orang yang tak ada peluang dah kan. Sebab tu yang perkara baik ni kita tak boleh nak tunda-tunda kan. Sebab kita tak tahu bila kita akan dipanggil balik kan. Alhamdulillah, syukur Allah bagi peluang, sempat kita qada, insya-Allah. Ya.
Ya. Dia tak mukallaf dah. Kalau dia maknanya tidak wajib dah ke atas dia apa-apa. Ha. Ha? Tak. Sebab dia dah tak ingat kan. Tak, dia maknanya dah tidak diwajibkan ke atasnya dah. Ya kena bayar fidyah tu orang yang masih maknanya tak nyanyuk lah kan, masih siuman dan dia tak larat sakit ke, sama ada sakit memang sakit ataupun tua ke, tapi dia ingat lagi. Tapi kalau kita nak bayar, boleh je lah, kira sedekah lah kan. Macam itulah. Pada asalnya dia tidak diwajibkan ke atasnya. Okey, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada petang ini memberi manfaat pada kita, menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendorong kita untuk istiqamah dalam mentaati Allah sehingga Allah jemput kita dalam keadaan kita beriman dan diredalah, insya-Allah. Mudah-mudahan itulah tujuan hidup kita. Jadi jika panjang omong, kita sambung lagi bulan depan. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.